seterusnya interaksi kita sesama kaum. Sedar atau tidak, sikap toleransi, bertolak ansur dan hormat menghormati menjadi penguat di antara kita. Ikuti laporan ini. Malaysia hampir 34 juta rakyatnya. Sejak 1997, tarikh keramat kemerdekaan Malaysia sehingga kini, berbagai cabaran dilalui setiap kita dalam membangunkan sebuah negara merdeka dan berdaulat. Saya nak negara Malaysia ni bersatu padu rakyat Malaysia. Saya nak semua India, China, Melayu satu bersatu untuk negara kita. Pada tahun 2024 ni saya nak lihat rakyat Malaysia ada perpaduan dan harmoni. Kita rakyat Malaysia ni berbilang kaum dan agama. So saya harap tak ada isu lagi yang pergaduhan ataupun isu-isu yang kita tak nak lihat lah. Dari tragedi 13 Mei 1969, kerusuhan, cerobohan hingga hadatu, kemudian politik sehinggalah pandemik COVID-19, semangat perpaduan yang digenggam erat sejak dahulu menjadi kekuatan Malaysia sehingga disegani dunia. Kalau kita lihat pilihan raya 2018, ada lebih kurang 16 pilihan raya seluruh dunia. Saya pun melihat tidak ada satu pilihan raya yang tidak ada kekerasan kecuali Malaysia. Ini apa? Kerana kita telah sedar kekerasan tidak membawa apa-apa. Kita berbeza, tak dapat dinafikan. Perbezaan itu dikukuhkan oleh kerana perbezaan agama dan perbezaan demografi 60% lawan 40% lawan 20%. Kita tidak ada jalan lain. Kita kena mencari jalan untuk bersetuju dan bersetuju. Kalau tidak bersetuju, kita nyatakan tidak bersetuju. Itulah saja yang saya fikir jalan dan masa depan Malaysia. Kerana saya tengok inilah yang membawa kejayaan yang membawa orang puji dan kemampuan kita. Sedarkah kita, setiap kali di sebalik kejayaan dan negara di atas dunia, di belakangnya adalah rakyat Malaysia. Tidak mengira bangsa, kita tidak pernah kekok melawankan nama Malaysia. Roti canai, ji chong fan, nasi lemak, lontong, maupun tosai jadi pilihan kita semua, walaupun berrentas tradisi. Kerana rakyat Malaysia setiap minggu membuktikan kami berunding, kami sedia bertolak ansur. Harmoni adalah pegangan kami. Jadi ini penting pada saya. Itu yang saya katakan kesepaduan. Kesepaduan itu agree to agree, agree to disagree. Bila kita sampai ke disagree itu kita bentuk banyak cara. You ingat tak Malaysia ni? Bila ada masalah buat jatuh masa. So kita dah pegang konsep ini tanpa kita bercakap. Sedar atau tidak, acuan yang diwarisi sejak zaman nenek moyang kita ini harus menjadi paksi setiap lapisan masyarakat agar Malaysia lebih maju, harmoni dan jaya. Saya harap Malaysia lah, bangsa kita boleh macam bola-bola, itu bola sepak ya. Each races can be work together, play together, main. We should ada sokongkan negara kita. That's what I hope. Kemampuan kita to adjust. Ini kelebihan kita ni. Dan kata yang saya katakan yang penting adalah mode, the Malaysian mode, acuan Malaysia. Itulah yang kita lihat di Malaysia. Nah, ini yang orang kata unik. Laporan Faiz Alman dan Helmiah Malik untuk TV3. Ikan paten yang sinonim dengan negeri Pahang kekal sebagai khazanah yang menyumbang kepada ekonomi dan sektor pelancongan di negeri itu. Paling istimewa ialah spesies paten buah Sungai Tembleh di Taman Negara Jerantur yang juga sebahagian lembangan Sungai Pahang. Keunikan paten buah asli dan harganya yang bercecah ratusan ringgit sekilogram juga menjana rezeki kepada nelayan darat dan pengusahanya. Kita dengar pada laporan bersama wartawan Fazli Ahmad. Sungai Tembleh antara diserasi bagi
utama negara. Aliran deras sungai ini membawa bersama limpahan rezeki bagi penduduk perkampungan tradisi di taman negara. Penduduk yang mahir selok-beloknya juga tahu lubuk berbagai spesies ikan patin seperti patin muncung, patin lorong, dan patin kuah, yaitu keluarga ikan patin paling mahal. Ismail Abdullah Dawawi, antara nelayan darat di Kuala Tahan yang kental meraih rezeki di Sungai Tembeling sejak 20 tahun lalu. Seawal jam 7 pagi setiap hari, Ismail berdiri di sungai memeriksa ikan tersangkut pada arang. Ia kaya tradisi menangkap ikan menggunakan tali ikat pada paku sebagai pemberat untuk melawan arus derap disambung tali kail dan mata pancing dengan umpan. Biasa yang 2 kilo, 3 kilo tu dah. Paling besar apa saya dapat 16 kilo ikan patin buah. Ikan apa bawah berular, ikan kenera. Selain patin, berbagai jenis ikan lain seperti bau kedulang, tong, kenera, kelawar, rai, dan kelapur jadi buat. Istimewa ikan liar rasanya berbeza berbanding ternakan ikan sangkar. Faktor itu menyebabkan harga ikan Sungai Tembeling amat mahal, yaitu berjejak antara 130 hingga 500 ringgit sekilogram. Lebih banyak keunikan dari segi arus sungai dan faktor air sungai yang sangat berselat. Itu faktor utama kenapa ada keunikan bagi ikan original patin Sungai Tembeling. Nelayan juga menggunakan kaedah memancing atau menjala. Lazimnya ikan Sungai Tembeling ada peminat dan pelanggan tetap dari seluruh negara yang tahu rahsia keenakannya. Bagi pelancong tempatan atau luar negara, lazimnya menjadikan penduduk yang terkenal dengan jolokan bandar ikan patin sebagai destinasi persinggahan. Secara tradisional, berbagai jenis sajian masakan ikan patin menyerahkan boleh disediakan. Selain daripada patin tempoyak, boleh masak bakar pais tempoyak. Itu pun kalau dicampur dengan daun kadam, daun serai, dia punya aroma berbalut dengan daun pisang, memang sangat wangi, memang sangat sedap. Al-Sultan Abdullah juga sering menjerat duri ke Teluk dan berkenan singgah bersantap di restoran menyajikan jualan tradisi masakan ikan patin. Ketika ini sudah dikesan ikan pemangsa yaitu ikan paus ekor merah yang diseduk dari Sungai Mekong, Vietnam, dikesan di Sungai Pahang yang terletak tidak jauh dari Sungai Tembeling ini, dan kedudukan ikan itu mungkin memberi kesan kepada berbagai jenis ikan yang ada di Sungai Tembeling ini. Justru pihak berkuasa pengembangan inisiatif memastikan ikan pemangsa itu tidak mencerobohi Sungai Tembeling ini dan pada yang sama mengambil usaha untuk membiak berbagai jenis ikan yang menjadi identiti ataupun warisan negeri kami ini dapat dipertahankan. Fas Jahman, TV3. Yang di-Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Yang Tudelang Safabillah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Amanuna Iskandaria hari ini
kami sebagai warga kerja Media 5 TV Network sangat Tuan Budi very grateful kerana Tuanku dan Permaisuri sudi melawat Sri Pentas. Tahun ini lagi special kerana tahun ini TV3 akan menyambut ulang tahun ke-40. Jadi lawatan ini sangat bermakna. Pengunjung bangga Halayan sebagai insan Pulau Permata telah lama dalam impian tuanku bertandang di depan mata. Sekian segmen khas Buletin Diraja menerusi buletin utama malam ini. Beta dan Tuanku Permaisuri ingin mengucapkan terima kasih pada semua yang menjayakan lawatan kami yang amat bermakna ke Sri Pentas. Lawatan ini kami abadikan dalam kenangan selama-lamanya dan kami akan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Media Prima dan seluruh warga kerjanya. Buletin utama kembali bersiaran langsung bersama Malik dan Fatin.